Okey. Macam yang saya cakap tadi, kaedah pertanian yang moden sekarang ni, yang macam contoh yang saya sebut tadi, ditanam ke atas bumbung rumah, disediakan kawasan nak tanam kawasan ni, kawasan-kawasan rumah dia tu. Yang sempit kawasan dia, contoh macam kat rumah-rumah teres, macam rumah kita ni, rumah flat kat Kota Tinggi ni macam tak berapa perasan saya. Mungkin dekat Taman Laksmana ke taman apa itu yang ada satu saya tengok. Apartmen pun tak ada. Apartmen ada. Macam quarters guru kat sekolah menengah tu. Ada apartmen, rumah bertingkat-tingkat. Rumah flat yang tinggi-tinggi ke. Kawasan-kawasan bandar besar. Jadi diorang ni tak ada tanah. Jadi diorang aplikasikan kaedah pertanian bandar ni. Nanti masa akhir pelajaran nanti saya nak awak simpulkan apa faedahnya pertanian bandar ni? Apa bagusnya? Kat situ. Okey, kalau kita tengok dekat tajuk kita hari ni, kat bawah tajuk tu, kita tengok sikit dialog antara ibu pula, bapa dengan anak. Okay, penanaman pelbagai pokok di kawasan rumah kita menjadikannya cantik dan menarik. Bagaimanakah jika kita tinggal di tempat yang mempunyai kawasan terhad? Macam kita ni lah. Cantiknya, pandai kamu membuat reka bentuk sudut tanaman di rumah kamu, Alia. Ini kawan dia lah ni, bukan bapak dia ni. Ayah saya membuat sudut tanaman sayur dan herba untuk menghias kawasan rumah. Jadi yang boleh ditanam, antaranya ialah sayur-sayur, herba yang digunakan hari. Macam tu kita nampak kat situ gambar daun kari, pokok lada kan. Jadi tak adalah orang tanam kelapa sawit ataupun tanam pokok durian musangking dekat dalam pasu rumah apa kat rumah terik rumah pangsa tak ada. Dia tanam pokok-pokok yang macam nilah yang mungkin pokok kunyit ke apa kan. Okey, cuba kita tengok. Ni contoh apartmen lah. Contoh apartmen, gambar-gambar ni ialah gambar pokok. Yang atas tu pokok terung. Kemudian pokok apa yang bawah tu ada pokok daun kari. Benda yang kita guna tak banyak. Macam daun kari, kalau masak kari kan guna adalah setangkai kan. Mana ada guna sampai sekilo daun kari. Okey, semua pokok di sini ditanam dengan menggunakan bekas ya. Melalui sistem takungan ini, kita tidak perlu menyiram tanaman setiap hari. Walaupun kawasan rumah terhad, kita masih boleh bercucuk tanam. Okey, sekarang kita tengok tajuk kita pertanian bandar. Apa dia pertanian bandar? Pertanian bandar merupakan aktiviti bercucuk tanam bagi menghasilkan tanaman makanan di sekitar rumah yang mempunyai ruang terhad. Okey. Penanaman dijalankan sama ada secara konvensional atau dengan menggunakan teknologi moden. Contoh ruang yang terhad untuk bercucuk tanam terdapat di kediaman berikut. Okey, pertama rumah pangsa. Kita tengok gambar tu. Dekat balkoni dia. Dia tanam dekat balkoni. Gambar sebelah kiri ni. Dia tanam dekat balkoni. Balkoni ni macam beranda dia lah. Beranda yang boleh nampak bawah tu. Kemudian bagi kawasan tanah lot. Tanah lot ni rumah yang sebiji-sebiji. Rumah yang sebuah-sebuah. Dia tanam, dibuat rak-rak, kemudian disusun cantik-cantik sama ada digantung atau sebagainya. Itu kawasan tanah lot. Okey, yang ketiga gambar rumah kondominium. Apa beza rumah pangsa dengan kondominium ni? Amar, tahu tak rumah pangsa dengan kondominium ni apa beza dia? Tak tahu? Okey, rumah pangsa ni dia lebih kecil sikit berbanding dengan kondominium. Kondominium ni dia macam rumah mewah tapi dia bertingkat-tingkat. Kalau kondominium ni biasanya makin tinggi rumah tu makin mahal. Bukannya makin tinggi makin murah, makin tinggi makin mahal. Kalau macam rumah pangsa mungkin makin tinggi makin murah. Sebab penat kalau lift rosak nak naik tangga kan. Tapi kalau rumah kondo ni dia makin naik atas makin mahal harga dia. Terutama kat kawasan bandar-bandar besar. Okey, kemudian rumah teres. Rumah teres ni rumah macam dalam gambar tu lah. Macam rumah-rumah kita yang banyak ada kat Kota Tinggi ni. Rumah-rumah taman. Okey. Jadi dia buat kaedah dekat tepi rumah tu dia letak penyangkut untuk pokok-pokok
Sama ada pokok bunga ataupun pokok sayur-sayuran. Kemudian, ada tak contoh-contoh rumah lain yang tak ada kat sini? Yang awak pernah nampak, dia bercucuk tanam juga. Rumah bandar lain. Ada tak rumah bandar orang duduk dekat? Tapi sekarang kita susah juga nak cakap. Orang duduk kat bandar ni ada juga yang duduk bawah jambatan. Ni mungkin ialah zaman-zaman PKP ni kita tak tahu kesusahan orang kan. Dia duduk bawah jambatan. Tapi kalau duduk bawah jambatan, dia mungkin bolehlah tanam-tanam dengan kaedah yang biasa, konvensional tu. Sebab banyak tanah kat situ kan. Okey, jadi harap-harap anak-anak murid saya ni tak adalah yang sampai macam tu sekali kena duduk pindah jambatan. Kalau ada bagi tahu, nanti kita usahakan. Sama-sama kita bantu. Okey. Baik, kita sambung. Adakah pertanian bandar mampu memperoleh hasil seperti pertanian di kawasan luar bandar? Mungkin tidak, mungkin ya. Kalau kawasan-kawasan luar bandar yang mempunyai kawasan yang luas, mungkin dia mendapat pulangannya itu lebih banyak berbanding kawasan-kawasan bandar yang mempunyai kawasan yang terhad. Tapi cukuplah untuk dia. Pertamanya untuk nampak hijau-hijau kat rumah. Yang keduanya supaya kita dapat jimat lah sikit kan. Kurang-kurangnya kalau nak beli sayur, jimat masa, tak payah nak pergi kedai selain jimat duit kan. Okey, kaedah penanaman. Kaedah penanaman ada dua. Okey, yang pertama kita panggil dia kaedah konvensional. Yang kedua, secara teknologi moden. Kalau awak tengok, apa beza konvensional dengan teknologi moden? Okay, konvensional ni dia tanam dekat tanah kan, dekat batas. Apa? Pokoknya merembet. Orang panggil. Saya panggil merembet lah. Pokok-pokok, macam pokok-pokok yang merayap dekat tanah tu. Okay. Kemudian kaedah penyiramannya mungkin digunakan kaedah air pancur, air pancuran. Air pancut berpusing-pusing tu. Macam yang awak perasan dekat sekolah dulu. Pernah kita pasang dekat bahagian belakang makmal. Itu kita panggil dia kaedah konvensional, secara konvensional. Yang keduanya kaedah teknologi moden. Okey, kalau kita tengok dia tanam tu bertingkat-tingkat. Kenapa dia tanam bertingkat-tingkat? Supaya ruangnya tu lebih banyak diisi. Lebih luas kita boleh ni. Tu sayur sawi dia tanam. Sawi ke bayam tu. Macam sawi. Okey, kemudian awak kalau perasan dekat dalam gambar tu dia ada macam, okey saya besarkan sikit. Kalau awak perasan awak nampak macam ada tali-tali tu. Ada kabel. Bukan kabel, dia sebenarnya tu adalah saluran air. Jadi kaedah yang ni, yang ada saluran air ni, ini dia membolehkan pokok ni tak payah nak disiram guna kaedah cara lama. Dia dah sediakan air bercampur baja. Air tu disalurkan terus ke setiap bekas-bekas tanaman. Air tu siap baja. Jadi maknanya, bila dia buat macam ni, dia dah tak perlu lagi dia nak tengok pokok ni secara hari-hari, pagi tengok, petang tengok. Paling rajin pun dia akan tengok kalau ada serangga. Kalau macam kita duduk rumah-rumah bandar ni, kadang-kadang kita nak balik kampung 3-4 hari kan. Tanpa perlu menyiram pokok, kita bolehlah buat macam ni. Okay, kalau nanti saya akan terangkanlah cara-cara, ada contoh dan cara-cara dia. Ada satu kaedah lagi, kalau kita tak ada saluran ni, tak ada cara, tak ada saluran air ni, ada cara kita nak buat nanti sebenarnya. Saya akan terangkan. Okey, kemudian kalau tengok gambar yang ketiga ni, dia menyusun tanaman secara bertingkat pada dinding. Tengok. Dinding pun jadi. Biasa ni dekat DIY ke mana kadang-kadang dijual yang penyangkut yang dekat dinding ni. Okey, ni dinding tembok nampak tu batu bom tu. Dia susun dekat situ. Mungkin pokok sayur apa? Sawi ke ataupun
apa tu yang bayam, orang panggil sekarang ni apa? Bayam apa? Bayam Brazil. Yang daun dia tak terlalu besar. Dia susun cantik-cantik kat dinding. Okey, kemudian gambar yang di bahagian kanan ni dulu kita tengok. Ini pokok sawi. Dia tanam dekat paip, ni paip macam paip putih tu. Paip putih yang orang buat binaan. Tapi ni memang khas untuk pokok rasa saya ni. Tapi saya tak pernah nampak lagi lah. Dia nampak dia ada ruang-ruangan dekat tepi ni, celah ni dia ada ruang-ruangan untuk pokok. Jadi kat sini dia dah jimat ruang. Banyak jimat ruang Okey, bahagian bawah ni sebelah ni orang tanam lada dalam pasu-pasu. Tapi pasu ni bukan sembarang pasu. Dia pasu ni dia boleh diisi dengan air bahagian bawah tu. Jadi dia tak perlu nak siram hari-hari. Kaedah macam ni kita kadang panggil dia kaedah fertigasi. Banyak sangat mesej masuk ni kenapa? Lima Naim. Kenapa Lima Naim? Ada BT dia. Afrina dalam grup. Sekejap Afrina ada sini? Ada. Awak nanti lepas kelas saya masukkan awak dalam grup Nanti awak klik je link. Link yang saya masukkan. Okey, nanti ingatkan saya balik. Ada pertanyaan? Cikgu. Ya. Cikgu. Hari Selasa ni cikgu tak nak bagi kipas ke? Bagi. Kan saya dah cakap tadi. Awak belum masuk Cikgu boleh ulang balik tak? Saya tadi line tak ada. Nak ulang balik nanti awak tengok rakaman ni saya dah record. Okey. Okey, untuk pengetahuan tadi saya masa awal-awal tadi saya dah bagi tahu. Besok ambil sekali kipas. Saya dah letak dah dekat pos jaga. Jadi nanti naik kelas yang satu lagi nanti kita boleh buat sama-sama. Okey, faham Okey. Jadi saya sambung. Susunan pokok dan bekas tanaman yang dibuat secara kreatif menjadikan kawasan persekitaran kelihatan cantik dan menarik. Okey, selain daripada kita nak menjimatkan ruang yang kecil tu, kita juga boleh menjadikan kawasan tu cantik. Bila ada kawasan-kawasan hijau, cantik kawasan tu. Tak adalah kawasan kosong aja kan. Jadi mata kita ni tertarik dengan benda-benda cantik. Betul tak? Suka ke kalau pemandangan rumah awak buka tingkap dia nampak sampah? Nampak lubang sampah? Tak suka kan? Suka ke nampak semak samun? Melainkan semak samun tu dekat dalam hutan. Jadi kita nampak kehijauan hutan tu lain. Ini semak samun dengan kawasan hutan yang cantik, dia lain. Kawasan hutan tu walaupun dia semak, tapi kalau kita tengok segar je mata memandang kan. Ini kalau kawasan tu kawasan perumahan, lepas tu tiba-tiba semak, tu yang kita risau. Jadi bila ada pokok-pokok yang menghijau disusun kemas cantik ni, dia menyebabkan pandangan kita jadi menarik, dan jadi boleh jadi landscape orang panggil. Tapi jangan terlalu crowded sangat, penuh sangat. Oleh kerana dia minat sangat, penuh dah rumah dia. Pokok yang menjala-jala tu, pokok timun semua, dekat tingkap sampai pergi ke rumah jiran, tu dah melampau sangat. Okey. Kita tengok lagi. Kawasan pertanian bandar memberikan banyak kebaikan jika diusahakan. Ini yang saya nak tanya nanti. Apa yang dikatakan kebaikan-kebaikan yang kita boleh dapat tu? Okey, pertama, menghasilkan sumber makanan sendiri. Okey, kalau awak tengok gambar tu, ada pokok-pokok. Biasanya lah pokok-pokok yang biasa tu dia tanam. Macam pokok pegaga, pokok lada, daun kari. Benda yang kita gunakan hari-hari. Daun kunyit. Nampak? Segar je pokok tu Kemudian kalau dia tak ada pasu, dia tanam dekat botol air mineral. Nampak? Mudah je benda yang kita kita buang kadang-kadang. Guna benda-benda terbuang.
Dia dapat faedah yang kedua, dapat memelihara alam sekitar dengan menggunakan bahan guna semula sebagai bekas tanaman. Tengok macam mana dia tanam pokok sawi dekat dalam bekas botol tu. Dia potong botol tu, potong dua. Kemudian dia terbalikkan yang penutup tu sebelah bawah. Yang bawah tu dia letak air. Mungkin dia lubangkan dia punya apa ni? Dia punya penutup tu dia lubangkan supaya akar tu boleh keluar sedut air. Tapi bila kita tadah-tadah air macam ini ni, sebenarnya kita kena hati-hati juga. Takut bila kita tak terjaga dan kawasan tu terdedah, nanti dia akan jadi sumber nyamuk pula. Baru ni dekat kawasan rumah saya ni ada kes denggi. Jadi ada pegawai kesihatan datang rumah saya. Dia datang bagi salam. Saya baru nak mula kelas, dia bagi salam. Saya pun dah risau lah, siapa pula bagi salam ni tengah-tengah COVID, lepas tu pakai baju putih. Kan? Saya agak ni mesti orang kesihatan ni, nak cek apa lah agaknya. Siap masuk rumah, tengok bilik air dekat dalam tandas punya apa tu, yang pam tandas tu. Ada tak nyamuk, tengok dekat belakang peti sejuk, tengok kat bawah sinki, kalau sinki ada bocor. Semua tempat dia tengok, luar-luar rumah. Jadi kalau kita tak jaga, kawasan air ni terdedah, kadang-kadang dia jadi sumber nyamuk bertelur pula situ. Sebab tu walaupun kita kena hati-hatilah. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga, menjadikan sisa buangan dapur sebagai baja kompos. Tengok, kita biasanya dekat sinki tu kita basuh pinggan kan, ada sampah-sampah yang bukan sampah-sampah plastik lah. Kalau sampah plastik ni dia tak akan hancur, tak akan reput. Ni macam kulit-kulit telur, daun kulit-kulit buah, lebihan-lebihan makanan yang tak berbau tu boleh jadikan baja kompos. Okey, jadi selain daripada tiga faedah tu, ada satu lagi faedah, iaitu dapat menjana pendapatan sampingan jika hasil tanaman dijual. Maknanya kalau dah banyak sangat, jual, dapatlah hasil sumbangan. Kalau tak nak jual pun sedekah kat orang, dapat juga hasil pahala. Nak zaman sekarang orang tak banyak sangat duit, jadi nak beli sayur apa semua tak ada, kita boleh bagi kat kawan-kawan, bagi kat jiran-jiran, merasa lagi bagus. Kadang-kadang sayur yang macam ni berbanding dengan sayur yang dibeli di pasar-pasar. Pasar-pasar tu kadang-kadang sayurnya ada racun serangga, kita tak basuh bersih-bersih. Kalau macam sayur kita tanam sendiri ni, dia organik. Saya nak bagi tahu awak sikit kalau macam kita ada tanam. Kalau awak beli sayur, nampak yang sayur tu cantik dengan sayur tu berlubang-lubang, awak pilih yang mana? Sayur yang cantik. Pilih yang sayur cantik. Kalau Afrina? Sayur yang cantik. Kalau saya tak, saya pilih sayur yang lubang-lubang. Kenapa? Kenapa? Sebab tu original. Original. Apa maksud original tu? Okey, secara logiknya kalau sayur tu cantik, mesti tak dimakan serangga, tak dimakan ulat kan? Bila tak dimakan ulat, maknanya orang yang tanam tu dia akan sembuh racun serangga. Betul tak? Dia akan sembuh racun serangga. Kalau sayur yang berlubang-lubang, sayur tu dimakan dengan binatang, ulat ke, belalang ke apa kan. Jadi dia tak ada racun serangga. Kalau boleh kita makan sayur yang cantik tu, boleh. Siapa cakap tak boleh. Tapi pastikan basuhnya bersih. Nak tahu bersih tu macam mana pula? Ada selain dia, takkanlah kita nak basuh dengan sabun pula kan, sayur sawi tu nak basuh dengan sabun. Nak tahu bersih. Mak menjerit kan. Ni kenapa ni Afrina? Sawi ni dibasuh dengan sabun Ezion. Habis mak, cikgu cakap ada racun serangga. Jadi tak perlulah sampai macam tu sekali. Dia kalau tak silap saya ada ubat untuk basuh sayur ni. Tapi biasanya kita tak pun.
Tak apa, celup-celup aje, basuh lebih kurang, kita dah masak dah, goreng. Jadi kita banyaklah badan, sebab tu kita ni kadang-kadang macam-macam penyakit kita dapat. Macam saya ni belum tua dah dapat apa, darah tinggi. Itulah macam-macam. Banyak makan benda-benda yang macam ni lah. Kalau zaman dulu-dulu, atuk-atuk kita tengok umur dah 70-80, sihat lagi, naik basikal lagi. Kenapa? Aktiviti dia. Dan dia suka makan makanan tu. Sayur tanam sendiri, apa semua kan. Jaranglah beli sayur ni. Semua sayur tanam ataupun kutip-kutip kat belakang rumah kebun yang tak ada racun serangga. Tu badan pun sihat, segar. Pula banyak bersenam, naik basikal. Kita tak nak. Jalan sikit tak nak. Nak naik kereta, nak naik motor. Balik sekolah pun naik motor, naik kereta. Zaman dulu jalan kaki. Okey. Kita sambung. Tadi ada 4 kebaikan. Boleh ulang balik 4 kebaikan tadi. Pertanian bandar tu. Okey. Mungkin awak jawab dalam hati lah. Saya ulang sikit. Kebaikan yang pertama, dia menghasilkan sumber makanan sendiri. Yang kedua, memelihara alam sekitar kalau kita gunakan bahan-bahan terbuang. Yang ketiga, sisa buangan dapur kita berkurang sebab kita gunakan baja kompos. Dah sarapan belum? Belum. Pergi sarapan kat dapur. Okey, kemudian dapat menjana pendapatan, menjana pahala. Itu antara kebaikan-kebaikan yang kita dapat. Okey, macam ada saya nak ulas sikit pasal baja buangan kompos, baja kompos ni tadi bahan buangan. Kita buang makanan, sisa makanan satu hari berkilo-kilo tau, banyak satu rumah. Awak bayangkan kalau satu taman berapa banyak. Bayangkan kalau dalam seminggu tu orang yang pakcik yang kutip sampah tu dia tak datang ambil, penuh sampah kan. Jadi kat mana dia bawa sampah tu? Itu semua sampah tu kita buat tu. Jadi kalau kita dapat gunakan, kurangkan sikit sampah-sampah tu, kita kurangkan, kita jadikan dia baja, alangkah baiknya. Dapat jaga alam sekitar, apa semua kan. Kita ni memang suka buang makanan. Terutamanya kalau bulan puasa. Bulan puasa ni, satu hari kadang-kadang, kalau ada satu kajian tu, sampai bertan-tan dibuang. Banyaklah. Masa lapar beli kan. Masa lapar beli makanan. Rupanya masa buka puasa, kita makan tak banyak pun. Kita cuma makan sikit. Sebab tu salah satu cara kalau kita nak beli apa-apa, jangan time beli lapar. Macam jangan beli apa-apa, jangan belanja ketika lapar. Macam pergi pasar raya pun gitu juga. Kalau belanja kat pasar raya, jangan belanja masa lapar, belanja makan dululah. Pergi pasar raya tu makan dulu. Kalau belanja time lapar, nanti kita nampak jajan, kita ambil. Kita nampak Maggi, kita ambil. Kita nampak roti kan. Kan kat pasar raya tu ada yang orang tu bakar roti je tu kan. Bau dia sedapnya. Sedapnya. Belilah roti. Dah. Tapi kalau kita pergi belanja dalam keadaan kita kenyang, kita beli yang perlu je. Itu biasanya lah. Kadang-kadang saya ikut sempat juga. Kadang-kadang time lapar, itu yang kadang-kadang belanja sampai 2 troli tu. Penuh jajan je, makanan, jajan. Okey, kita masuk yang kedua, iaitu jenis sistem takungan. Okey, jenis sistem takungan. Okey. Sistem takungan ni adalah satu kaedah orang panggil hidroponik. Satu masa dulu dia popular, sekarang pun masih lagi lah orang gunakan. Okey, apa dia jenis takungan? Jenis takungan ni adalah ada dua ni ada dua kaedah. Yang pertama kaedah A kita panggil hidroponik, kultur air. Yang kedua aquaponik. Apa dia hidroponik dengan aquaponik? Okey, kita tengok. Bagi hidroponik, yakni kultur air ni, bukan kultur. Dia tidak menggunakan tanah. Kemudian dia menggunakan air sebagai medium penanaman. Dia tanam dekat air. Habis pokok tu direndam ke? Pokok tu dekat bahagian yang dia tucuk tu, dia letak benih tu dekat, dia letak benang tu.
Dia letak benang dekat dalam cawan kecil tu, cawan yang tak berlubang. Nanti air tu meresap melalui benang. Dekat dalam takung warna biru tu, takung biru ni, diisi air dah letak baja. Nampak cawan putih tu, itu adalah dalam dia benang. Okey, yang kedua, kultur air. Yang pertama tadi kultur air dalam tanpa kitaran semula. Air tu tak berusing lah dekat situ je. Yang kedua, kultur air dalam dengan kitaran semula. Kitaran semula ni maknanya air dia rolling. Dia tanam mungkin dekat itu yang saya panggil tadi tu apa tu? Kaedah vertigasi. Dia salurkan pipe kecil. Masukkan dekat situ kat bawah tu ada simpanan baja dia, nampak. Ada tong air tu. Bawah tu ada tong air dan dia pumpkan air ke setiap pokok. Okey, bagi cara yang kedua, kaedah aquaponik, dia menggabungkan ternakan ikan dengan tanaman sayur. Ni lagi ni. Dia tanam ikan pula. Dia bela ikan. Ikan ni dia bela ikan yang boleh buat lauk lah. Kemudian air daripada kolam ikan tu dia salurkan lagi ke tempat penanaman sayur pula. Jadi apa faedahnya kat situ? Pertama air daripada ikan tu mungkin bersih lah. Dia tak ada pencemaran ke apa ke kan. Kemudian air ni juga dalam masa yang sama disalurkan ke tempat-tempat sayuran dan sekaligus ada baja tai ikan tu tadi pergi dekat pokok-pokok tu. Jadi kita pun makan sayur tai ikan. Betul tak? Taklah memang macam itu pun. Kalau macam sayur kat pasar tu, sebenarnya guna baja tai ayam je. Kita pun makan, sedap. Okey, yang C pula, kaedah pengairan kendiri nama dia. Kaedah pengairan kendiri. Apa dia kaedah pengairan kendiri? Mempunyai 3 ruang berasingan, iaitu takung air, ruang partikel kapilari dan ruang penanaman. Ni special, pasu. Ni pasu dia yang special. Nanti kita akan tengok. Okey, tahukah kamu apa benda? Partikel kapilari berfungsi untuk membawa air naik dari takung air ke bahagian medium penanaman. Nanti kita akan tengok satu persatu. Cara sistem takungan berfungsi. Ini adalah contoh yang saya cakap tadi tu, yang kas pengairan kendiri ni, yang ketiga ni. Yang C. Ni ada pasu dia. Kalau awak tengok pasu tu kat ruang kat kereta-renta tu, dia ada penanda aras air, selalu macam straw gitu. Kemudian salur air, tidak ada ruang medium untuk letak tanah ke dan sebagainya. Kemudian di situ ada paras air, ruang air, ruang partikel kapilari. Yang bahagian lubang air ni untuk air yang berlebihan, dia akan keluar. Okey. Nampak pasu dia macam bulat biasa je, tapi sebenarnya ada benda tersembunyi dekat dalam tu. Okey, jadi yang bahagian bawah ni adalah macam mana dia berfungsi. Okey, air daripada bahagian bawah akan naik ke bahagian medium melalui bahan yang boleh menyerap air. Okey, medium tu mungkin diletakkan benang-benang ke apa benda kan yang boleh menyerap air. Okay. Penanda aras akan menunjukkan aras air dalam takung penanaman tersebut. Saluran air digunakan untuk mengisi air nutrien ke dalam takung. Tengok mana takung air tu. Jadi dia isi air lalu situ. Dia tak siram dekat pokok, dia siram dekat lubang untuk air. Okay. Ada juga yang dah nak habis baru masuk Okay, apa nanti yang baru masuk nanti boleh tengok video yang saya rakamkan ni. Saya tak akan ulang balik lah, awak tengok video dia nanti. Okay. Ini adalah contoh yang ketiga ni tadi lah. Contoh bekas pengairan kendiri. Ini macam ni rupa dia. Ini kalau nak cari dekat tapak Semayan mungkin ada jual lah.
Kalau yang ada dekat di konsep tu, dia tak ada yang salur ni. Ada pasu yang macam ni, tapi dia tak ada salur air lubang paras air tu tak ada. Okey. Kemudian kita tengok yang bawah ni, kultur air dalam tanpa kitaran semula. Ini yang bertakung, orang panggil tadi hidroponik. Okey. Pokok sayuran ditanam dalam raga tanaman. Ini yang putih ni, dia bakul. Dia berlubang-lubang. Dia bukan cawan ni. Dia berlubang-lubang. Kemudian awak tengok akar dia tu. Akar dia akan keluar melalui lubang-lubang yang ada dekat bakul tu. Dan akar tu akan menyerap sendiri air yang bertakung dekat dalam. Okay, penutup takung untuk memegang raga tanaman dan mengelakkan larutan nutrien terdedah kepada cahaya matahari. Okay, kenapa tak boleh terdedah? Bila terdedah nanti dia cepat kering air dalam tu. Macam kalau lepas hujan, lopak air tu. Macam mana boleh kering? Sebab terjemur matahari. Dia akan berubah menjadi wap. Okey. Kenapa dipanggil larutan nutrien? Larutan nutrien ni maknanya air yang dah dicampur dengan baja. Okey, fungsi larutan nutrien berada dalam takung berkeadaan statik, yakni tidak bergerak, tak dikitas semula. Dia membekalkan nutrien kepada tumbuhan. Akar pokok mestilah terendam dalam larutan nutrien untuk menyerap nutrien yang dibekalkan. Okey, tengok. Kalau air nutrien tu, air baja tu dah berkurang, akar tu dah tak sampai, dia kena tambah penuhkan lagi air tu. Supaya air tu cecah dengan akar. Kalau tidak, nanti pokok boleh mati. Kemudian raga tanaman, bekas untuk meletakkan pokok yang ditanam. Okey. Bagi yang kita semula pula, ni macam mana cara dia gunakan sistem ni. Okey, yang tadi dia masukkan ikan kat bahagian bawah. Dia akan pump air tu. Pump tu ada timer, dia tak semestinya dia sepanjang masa dia pump. Jadi ada masa-masa dia pump, nanti ada masa dia berhenti. Timer ni ada jual kat kedai-kedai elektrik. Kalau siapa-siapa yang ada nak pasang lampu luar rumah, malas nak on off boleh pasang timer. Dia ada dua kaedah. Nak pasang timer boleh, nak pasang yang detect cahaya gelap tu pun boleh. Kalau kat rumah saya pasang timer je. Cocok kat plug dah. Malam je pukul 7 dia menyala. Jadi kalau kita nak buat, siapa yang kat rumah ada kolam ikan ataupun ni nak letak motor air terjun ke apa, supaya dia ada masa-masa kita nak air berhenti, air hidup, dia kita boleh letak timer. Okey. Jadi dia air tu akan disalurkan ke pokok, kemudian akan membuang semula air tersebut ke dalam air yang telah dilalukan dekat pokok tu ke dalam kawasan bekas air. Okey, kita tengok ni contoh yang gambar sebenar lah, yang di sebelah tu, yang tong biru tu ialah tong air. Okey, setakat ni ada apa-apa nak tanya? Ada. Kalau nak tanya. Tak ada. Okey, lepas ini 0% cikgu. apa dia? Apa dia? Okey, dengar sini Pada minggu depan kelas RBT akan diambil alih oleh cikgu sejarah, Cikgu Asraf. Jadi selepas Cikgu Asraf kita cuti raya haji minggu. Lepas cuti raya haji kita tunggu keputusan. Kalau Menteri Pendidikan cakap kena sekolah, kita sekolah lah. Dan kita akan buat kat sekolah ni yang tanaman hidroponik ni. Tanaman bukan nak kata hidroponik ketak ke, nanti kita akan tengok lah apa yang ada, bahan-bahan yang ada. Mungkin kita boleh guna botol ke apa kan. Tapi kalau itu pun kita nak buat yang kipas tu, kita nak buat dulu. Lepas pada buat kipas tu baru kita buat yang ni. Sebab kipas tu dah beli, kita kena buat lah. Ada markah dia. Okey. Jadi yang ini nanti kita akan buat kendian. Yang penting hari ini saya dah terangkan dulu. Dia punya kerja khususnya kita buat kemudian. Okey, lepas ni kita fokus pada ni. Okey, untuk yang baru masuk saya nak maklumkan, esok pagi 8 pagi hingga 6 petang boleh ambil
boleh ambil apa tu? UPKK punya bahan dekat pos jaga, dan jangan lupa ambil sekali kipas solar yang ada kat situ. Seorang ambil satu je. Saya dah packing dekat dalam tu siap-siap. Jangan sampai ada yang hilang barang. Hilang tiada ganti. Kalau hilang pandai-pandai lah nak gantikan dengan benda lain. Oh, Okey. Ya. kita nak ambil ibu bapa kan? Ibu apalah, takkan awak nak ambil buat kereta pula. Okay. Seorang je ambil. Yang lain tunggu dalam kereta. Dia pun tak boleh ramai-ramai. Jangan lupa scan MySejahtera. Nanti polis tangkap ni. Okey. Lain ada pertanyaan? Apa kerja kita hari ni? Kerja hari ni tak ada kerja. Hari ni saya terangkan dulu. Nanti minggu depan baru kita ada kerja. Ada soalan lain? Tiada. Rokib ada nak tanya? Tak ada. Tak ada. Tak ada cikgu. Saya bukannya saya suka-suka saya tak nak bagi kerja. Sebab saya tengoklah. Saya tengok ada beberapa orang yang dia ada kesusahan. Apa dia kesusahan dia? Kesusahannya ialah ada juga di kalangan kita yang di kalangan awak lah yang dah seminggu baru hantar kerja. Jadi saya kesian sebenarnya. Kerja yang lepas pun tak tersiap lagi. Kalau yang jenis duduk rumah tak apa. Mungkin ada yang mak ayahnya kerja, dia duduk rumah siapa ni? Pengasuh ke, duduk rumah tumpangan. Yang mana-mana yang jiran-jiran ke apa kan. Jadi mungkin payah nak buat kerja. Jadi buat kerja lambat. Mungkin ada cuma masa hari Sabtu, Ahad. Sedangkan kerjanya banyak. Jadi saya cuba nak kurangkan lah. Saya kesian. Mungkin awak kata, lah aku boleh siap. Kenapa orang tak boleh? Masalah kita tak sama. Masalah orang berbeza-beza. Ada orang ayah dia kerja kat rumah, mak dia kerja kat rumah. Ada orang dua-dua kerja. Ada orang satu je kerja. Ada orang satu handphone. Jadi kita kena bertimbang rasa. Kerja online. Kerja pun online. Jadi saya pun kena juga bertimbang rasa. Jadi kalau saya tak bagi kerja tu, jangan cakap, alah cikgu ni tak bagi kerja pula. Apa? Kita belajar bukan semestinya kita buat kerja je. Tak. Saya kalau saya nak menilai awak, pertama, kalau macam RBT ni, saya nilai daripada hasil kerja. Sebab tu saya tekankan, yang penting awak hantar. Buat kerja khusus yang saya bagi tu, semua buat. Yang kedua, saya tengok awak punya respon. Awak punya penyertaan. Kalau saya tanya, itu pun penilaian saya juga. Sebab sekarang ni, kita tak ada peksa. Sebab tu, kalau saya tanya, jawab lah. Seboleh-bolehnya jawab. Okay. Jadi pada siapa yang baru masuk tu nanti, selain daripada awak baca buku tu, awak boleh juga tengok balik video pengajaran saya yang hari ni. Saya akan masukkan di YouTube dan saya akan bagi linknya dekat dalam grup nanti. Cikgu nanti bagi link WhatsApp. Saya tak bagi link WhatsApp. Grup. Ada orang apa? Orang nak jumpa? Okey, sekejap Ya, ada orang nak jumpa. Okey, itu karyawan untuk daftar vaksin datang tanya. Okey. Jadi nanti boleh watch video dekat link YouTube yang saya bagi.